sekarang ni cuba nak menggugurkan kes Zahid. Saya kata kadang-kadang tuan-tuan, benda-benda bodoh ni saya nak reply dia, bagi saya macam, kau tu tak tahu apa-apa. Kan? Undang-undang proses pun tak tahu. Tiba-tiba nak pergi tuduh seorang barang. Pertama tuan-tuan, jangan kata Zahid Hamidi. Muhyiddin Yassin pun lepas ni akan buat representasi. Si Wan Saiful Wanjan pun akan buat representasi. Semua ada orang akan ada hak untuk membuat representasi. Saya pun dah buat representasi. Memang kita semua akan buat representasi. Itu hak. Tekan butang subscribe, like dan aktifkan lonceng. Senang susah, mereka melihat bagaimana ketidakstabilan politik itu juga menjadi tekanan yang besar kepada ekonomi rakyat. So, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, number one, keyakinan mereka terhadap beliau. Sebab itu kalau dikatanya kenapa Anwar selalu pergi ke luar negara, kenapa Anwar kena berjumpa orang ni, berjumpa itu. Pertama sekali, the first 5 months, 6 months ni, or at least half a month dalam pentadbiran beliau, sangat penting untuk dia nak kena bentuk image dia dahulu. Cuma ialah Fahmi Fadzil. Kan? Fahmi Fadzil, RTM dan sewaktu dengannya, sama ada mereka berjaya memainkan peranan untuk nak mengukuhkan image Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu satu persoalan. Sama ada setiausaha politik beliau berjaya memainkan peranan, itu satu persoalan. Dan juga kalau kita tengok banyak juga JLC masih belum ada lantikan-lantikan pengerusi lagi. Walaupun adalah yang sudah dilantik daripada Badan Berkanun dan sebagainya, ada orang mempertikaikan. Walaupun sebelum ini Pakatan Harapan dok kata yang kita tak nak lantik adalah JLC, bukannya Badan Berkanun. Tapi masih juga orang mempertikaikan. Tak apalah, yang mempertikaikan lah. But point of the matter is, still Anwar masih lagi bagi saya meniti di atas titian usang. Masih lagi meniti di atas titian usang. Betul lah lagu Ekspedisi tu kan. Beliau masih lagi meniti di atas titian usang. Maksudnya, kaedah beliau meniti itu masih dalam bentuk yang berhati-hati. Terima kasih Fluffy Orange. Saya baru tengok. Dalam bentuk yang berhati-hati. Still careful in trading. Dia kena berhati-hati dalam menentukan polisi. Dia kena berhati-hati dalam memainkan bajet. Dia kena berhati-hati interact sesama dia. Dia kena berhati-hati interact intraparti. Interparti dan intraparti. Sebab any bad decision yang dia akan buat, dan juga kena berhati-hati dalam membuat keputusan apa yang boleh bagi dan tak boleh bagi kepada rakyat. Because apa saja keputusan yang beliau buat akan ada adverse effect, akan ada kesan berbalik kepada kerajaan, kepada diri dia, kepada image dalam beliau nak menghadapi situasi dan negara, image negara sekarang ini. Cuma persoalan, adakah media masa itu sendiri mampu memain peranan, dan orang yang dilantik itu sendiri mampu memain peranan nak melonjakkan lagi perkara yang dia bawa. Itu lagi satu persoalan. Sebab bagi saya tuan-tuan, kita masih lagi gagal memainkan naratif daripada sudut Islam. Yang pergi masjid, Anwar Ibrahim. Yang pergi sembahyang Jumaat, Anwar Ibrahim. Bagaimana pula dengan peranan pegawai-pegawai agama? Bagaimana peranan menteri agama? Bagaimana peranan komunikasi untuk nak menampakkan bahawa sebenarnya inilah imej Islam wasatiyah, masyarakat Islam Madani yang sebenar, Islam yang sebenar, yang nak ditonjolkan itu masih belum nampak perkara tersebut. Jadi kita daripada segi imej Islam, imej Melayu tu belum lagi mampu menyaingi, especially Islam. PAS for example. That is why media di sini memainkan peranan yang sangat penting. Hari itu saya tanya dalam grup saya, siapa yang buat live? Siapa yang buat live dalam social media? Kita tolak. Sebab kita ada alternatif media. Dalam masa sama, kita kena ada peranan dalam media utama. RTM, media massa, media cetak dan sebagainya, peranan tu kena ada. Kami di media sosial ini hanya boleh memainkan peranan at certain level. Tetapi media utama ni yang akan memainkan peranan yang melonjakkan lebih tinggi. Saya boleh view tiap-tiap malam puluh ribu. I can have that. Tetapi still, kita ada 32 juta penduduk, 15 juta pengundi. That is a small fraction compared to jumlah pengundi yang dalam negara kita. Penting sebenarnya media massa ni kena main peranan. Orang-orang kita masih lagi tidak dipanggil di dalam RTM bagi memberi penerangan, tidak diperkenalkan sebagai tokoh-tokoh. Sebaliknya, kita masih memanggil orang daripada PAS. Kenapa? Seolah-olah macam kita ni tak ada orang yang bijak pandai. Saya berforum dengan Dr. Halimah tu pun, tuan-tuan boleh saksikan sendirilah. Level tu macam mana.
And yet, saya tak faham kenapa benda itu boleh berlaku. Tapi ada berita baik lah. Ada kemungkinan nanti saya antara panel ini panggil dia dalam RTM. Tunggu saya tengah tunggu ni. RTM panggil tak panggil? Bukan saya. Tak kisahlah kalau bukan saya pun panggil lah orang kita. Siapa? Panggil lah orang kita. Ustaz Wan Ji ke? Ustaz Wan Ji. Kenapa Ustaz Wan Ji tak diangkat? Tokoh agama. Dia muda daripada saya, tuan-tuan. Ustaz Wan Ji ni tu muda daripada saya. Tapi ilmu dia terlalu jauh. Bila saya borak dengan dia tu, saya boleh dapat ilmu yang walaupun saya baca buku agama, dia punya pemajaan saya tahu lebih tinggi daripada ramai ustaz yang saya kenal. And yet, dia tak diangkat. Sebaliknya, dia diangkat, tak tahu siapa dah. Tuan-tuan kenal siapa Menteri Agama? Minta maaf saya tanya soalan ni. Tuan-tuan kenal siapa Menteri Agama? Saya tak kenal. To be honest, saya tak kenal. Saya tak kenal Menteri Agama. No, this is not personal attack kepada Menteri Agama. Ini bukan personal attack kepada Menteri Agama. Tetapi nak bagi tahu bahawa kita kena letak, sebab itu Ruwaibidah. Ada satu hadis. Bila kamu meletakkan seseorang yang bukan ahli di tempatnya, di satu tempat yang salah, maka tunggulah kehancuran, tuan-tuan. Itu masalahnya. Nak salahkan Anwar Ibrahim sorang-sorang pun tak boleh juga. Kita nak kena agresif memperkenalkan. Ni, tuan-tuan, masyarakat Madani itu pun ramai masih tak faham. Jangan bahaskan Madani dengan kami ni. Tak payah Madani pun kami akan sokong Anwar Ibrahim. Ni, 98%, 95% rakyat yang bukan ahli parti mana-mana politik itu yang kena terang. Supaya mereka melihat bahawa sebenarnya ada kerangka Islam yang benar-benar wasatiyah. Yang benar-benar membawa kepada jalan yang benar. Bukan yang melampau, bukan yang gurur, kita kata. Bukan yang melampau daripada segi pemahaman dan interpretasi. Kalau bersama dengan DAP, DAP, sokong DAP halal. Sokong UMNO haram. Kalau bersama dengan UMNO, sokong DAP haram. Sokong UMNO halal. Bila tak sama dengan DAP dengan UMNO, sokong UMNO masuk neraka, sokong DAP masuk neraka. So, interpretasi itu menjadi personal interpretation. It is no longer, orang kata apa, berdasarkan kepada agama. That is the problem yang kita tak berjaya address buat masa sekarang ini. And itu yang kalau kita gagal address in the next 6 months, jangan salahkan orang lain kalau sekiranya image kita going down. Baik, cerita Syed Saddiq Nasib Syed Saddiq diputus dalam masa terdekat. Again, nak membuktikan tak ada campur tangan dalam dalam kehakiman. Nasib Syed Saddiq diputuskan dalam masa terdekat. Alright. Banyak. Ini video. Keputusan sama ada Syed Saddiq Syed Abdul Rahman disabitkan atau dibebaskan daripada pertuduhan bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram amla akan diumumkan oleh Mahkamah Tinggi dalam masa terdekat. Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid menetapkan demikian selepas mendengar penghujahan timbalan-timbalan pendakwa raya Datuk Wan Syaharuddin Wan Ladin dan Muhammad Afif Ali serta Peguam Gobing Sing Dio yang mewakili ahli Parlimen Muar itu pada akhir kes pembelaan. Syed Saddiq 30 tahun didakwa atas 4 pertuduhan iaitu bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram. Mengikut pertuduhan, beliau didakwa bersubahat dengan Rafiq Hakim melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana armada berjumlah RM1 juta di CIMB Bank Berhad Menara CIMB KL Sentral pada 6 Mac 2020. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa menyalahgunakan harta untuk diri sendiri iaitu wang RM120,000 daripada akaun Maybank Islami Berhad milik Armada Bumi Bersatu Enterprise. Beliau juga berdepan 2 pertuduhan melibatkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram iaitu memindahkan wang masing-masing berjumlah RM50,000 dalam akaun Maybank Islami Berhad miliknya ke akaun Amanah Saham Bumi Putra miliknya yang merupakan hasil daripada aktiviti haram. Mahkamah Rayuan Putrajaya pagi tadi mengenepikan hukuman penjara. Okey. Hukuman penjara tu nanti kita cerita. Kes Syed Saddiq ni tuan-tuan bagi saya clear cut lah.
kemungkinan untuk dia nak tak bersalah tu agak payah sebenarnya. The number one kriteria tu, dia nak menentukan apa orang kata bersalah atau tidak ni untuk kes yang macam ni. Yang pertama, dana itu keluar daripada satu agensi ataupun satu tempat di mana dia mempunyai orang kata dia mempunyai kuasa ke atas tempat tersebut. Okay. So dia keluarkan tanpa melalui prosedur yang betul. Lepas itu dia masukkan dana itu ke dalam akaun dia sendiri. Itu yang menjadi persoalan. Itu yang akan menjadi elemen kepada kebersalahan beliau di dalam kes ini. Now, saya tak kata dia akan bersalah lagi ya, mahkamah akan menentukan, dan kalau sekiranya dah ada keputusan nanti, saya berminat nak mendapatkan apa orang kata kehakiman untuk melihat lebih detail sebab saya tak tengok secara detail. Tetapi apa yang disebutkan tadi dan daripada kes-kes daripada perbicaraan yang saya dengar sebelum ini, dikatakan bahawa beliau telah memohon atau meminta bendahari mengeluarkan duit sejumlah wang dalam I think beberapa stage, kemudian dia letak balik dalam dia ambil dan dia letak di dalam akaun peribadi sama ada ASB ataupun akaun ataupun dalam TBC. Isunya adalah dia punya defend, dia kata pertama itu adalah hutang. Maksudnya dia dahulukan duit dia ambil hutang. Dia tuntut hutang balik daripada bersatu. Persoalan dia, adakah beliau berjaya membuktikan bahawa itu adalah hutang? Di mana bersatu membayar hutang. Again saya kata prosedur. Dia perlu lakukan dengan prosedur. Secara prosedurnya, adakah itu telah memenuhi keperluan dan kehendak sebagaimana di dalam perlembagaan parti ataupun dalam akaun parti, di mana hendaklah ditandatangani oleh 3 orang, dipersetujui dengan minit mesyuarat dan sebagainya. Perkara ini yang menjadi persoalan. Dan benda ini memang boleh memerangkap beliau. Poin saya adalah anda bergaul dengan orang yang salah. Memang kalau diikutkan, adakah beliau diperangkap? Berkemungkinan besar, saya rasa beliau diperangkap. Adakah beliau tidak melakukan perkara tersebut menyebabkan beliau diperangkap? Tak. Bukan itu isu dia. Isunya adalah apabila apa orang kata peristiwa itu berlaku conveniently dalam keadaan dia sebenarnya kalau dia tak keluar daripada bersatu tempoh hari, berkemungkinan benda ni tak akan timbul. Tetapi dia cari isu, dia cari loophole, lubang, dia nampak di sini point di mana kita boleh kenakan Syed Saddiq. Dan perbicaraan ini berlaku sewaktu dalam kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini. So Syed Saddiq, tunggu je lah. Apa yang akan berlaku selepas ni. Menarik disebut oleh Saifuddin Nasution juga tuan-tuan berkenaan dengan Datasonic. 7 kontrak Datasonic diberi tanpa tender terbuka. 7 kontrak Datasonic diberikan tanpa tender terbuka, kata Menteri Dalam Negeri Datuk Saifuddin Nasution. Dia mendedahkan maklumat itu dalam jawapan tertulis Parlimen ketika menjawab soalan Lim Guan Eng. Saifuddin mendedahkan 7 projek itu bernilai sekitar 1 bilion ringgit dan diberikan di antara September 2015 sehingga Ogos 2022. Menteri Dalam Negeri tertempoh itu adalah Ahmad Zahid Hamidi, Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin. Maksudnya dalam zaman Pakatan Harapan pun Muhyiddin Yassin buat hal juga. Lim meminta Kementerian Dalam Negeri mendedahkan status kontrak yang diberikan kepada Datasonic jika kontrak itu akan ditender semula dan sama ada ahli keluarga kepimpinan tersebut sebelum ini terbabit dengan perjanjian itu atau tidak. Kesemua kontrak masih berkuat kuasa dan mengikut jadual pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam dokumen perjanjian, kata Saifuddin. Saifuddin tidak menjawab soalan Lim Guan Eng berhubung kemungkinan ada penglibatan ahli keluarga kepimpinan sebelum ini dalam perkara tersebut. DTSB adalah anak syarikat Datasonic, sebuah syarikat tersenarai di bursa saham. Jawapan Saifuddin juga tidak menyentuh berkenaan langkah kerajaan sekarang untuk memberikan DTSB lanjutan kontrak selama 3 bulan untuk membekalkan MyKad, MyTentera dan juga MyPoka dan bahan habis guna kepada Jabatan Pendaftaran Negara. Kalau kita tengok di sini adalah pecahan tersebut. Pembekalan chip pasport selama 5 tahun bernilai 350 juta dibuat pada zaman Ahmad Zahid Hamidi. Pembekalan dokumen pasport Malaysia antarabangsa Ahmad Zahid Hamidi. Pembekalan muka surat biodata polikarbon untuk kegunaan Jabatan Immigration Zahid Hamidi. Perluasan sistem e-gate warga asing Hamzah Zainuddin dan juga Hamzah Zainuddin. Ini bermakna kontrak ini hanya akan tamat pada 14 Mei. 6 daripada 7 kontrak yang diberikan secara terus ini akan tamat tahun ini. Soalan Lim muncul dalam senarai jawapan bertulis pada 29 Mac. Dia berkongsi jawapan itu di Facebook semalam.
Pada 31 Mac, Datuk Seri dalam kenyataannya kepada beberapa media menjelaskan kontrak pembayaran langsung itu pada mulanya kebanyakan menang melalui tender terbuka. Menurut DH, rakyat itu berkata selepas mendapat kontrak melalui tender terbuka, ia mencadangkan kontrak baru kepada kerajaan dengan potongan harga serta perkhidmatan dan produk lebih baik. Selain itu berkata, projek yang melibatkan keselamatan seperti MyCard mendapat manfaat daripada kontrak pembayaran langsung berbanding proses tender yang panjang. Oleh itu kami terlibat melalui proses rundingan terus. So persoalan sama ada projek itu di award secara langsung itu satu hal. Tetapi sama ada perkara itu menyalahi undang-undang, itu satu hal lagi. Sebab itu bila Lim Guan Eng bertanya berkenaan dengan sama ada melibatkan melibatkan ahli keluarga atau tidak, ini satu persoalan yang menarik nanti nak dibawa oleh kerajaan baru ini. Dan sama ada dia juga melibatkan Zahid Hamidi. Sama juga dia akan melibatkan Zahid Hamidi. Dan juga kalau kita tengok kat situ nama dia tadi, Hamzah Zainuddin. Data skor ni saya dah tahu lama sebelum cerita yang 2023 ni, saya dah tahu data skor ni lama dah tuan-tuan. In fact, data skor ni pernah diceritakan kepada saya oleh seorang kawan saya sebab dia secara tidak langsung terlibat dengan projek data skor ni. Dan dia bagi tahulah bagaimana benda ini masa itu yang dapat direct daripada Zahid Hamidi, company itu dapat direct daripada Zahid Hamidi, dan berapa jumlah dia, ratusan juta lah dia sebut. Dia antara yang sub lah. Dan benda ini yang disuruh saya dedahkan. Cuma saya kata pada masa itu saya tak ada cukup bukti. Dan hanya kerana tender tu direct, hanya kerana direct tender, belum boleh kita katakan itu adalah satu kesalahan jenayah. Direct tender atau direct nego ni bukanlah satu kesalahan jenayah per se. So kita kena tengok pula banyak faktor. Antaranya adakah terdapat penyelewengan, terdapat rasuah, terdapat penyalahgunaan kuasa, benda-benda macam tu. Jadi yang tu data yang saya tidak ada untuk tiba-tiba kita nak dedahkan benda yang tak sepatutnya. Yalah, benda-benda macam tu lah kan. Baik. Sebelum saya cerita tentang kes Zahid Hamidi ni, apa orang kata, Mujahid, saya nak bawa tuan-tuan berkenaan dengan pengampunan diraja dululah. Kecoh baru-baru ni dua perkara. Pertama, Zahid kata dia nak membuat representasi supaya kes dia digugurkan. Adalah seorang mamat ni dalam Facebook. Dia duk kata, tengok Ismurdi, kerajaan sekarang ni cuba nak menggugurkan kes Zahid. Saya kata kadang-kadang tuan-tuan, benda-benda bodoh ni saya nak reply dia, bagi saya macam, kau tu tak tahu apa-apa. Kan? Undang-undang proses pun tak tahu. Tiba-tiba nak pergi tuduh seorang barang. Pertama tuan-tuan, jangan kata Zahid Hamidi. Muhyiddin Yassin pun lepas ni akan buat representasi. Si Wan Saiful Wanjan pun akan buat representasi. Semua ada orang akan ada hak untuk membuat representasi. Saya pun dah buat representasi. Memang kita semua akan buat representasi. Itu hak di dalam undang-undang. At any stage boleh buat representasi. Setuju atau tak setuju itu bergantung kepada DPP yang menentukan sama ada nak terima atau tidak. Public prosecutor nak terima atau tidak, itu terpulang kepada mereka. Tetapi hak dia nak buat representasi, itu hak dia. Itu jawapan pendek saya boleh bagi. Saya nak kata macam mana, itu jawapan pendeknya. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan pengampunan diraja. Saya tersilap kata itu, betul. Saya betulkan. Kalau saya ni tuan, kalau saya silap, saya kata saya silap. Lepas saya baca peraturan peraturan penjara, baru saya nampak, okey, memang ada kaedah di mana permohonan pengampunan tu, royal pardon itu boleh dibuat sebaik saja anda didapati bersalah oleh mahkamah yang paling tinggi. Dan kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk nak mengampunkan itu di bawah perkara 42. Kuasa pengampunan Yang di-Pertuan Agong berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan yang telah dibicarakan oleh mahkamah, tentera dan segala kesalahan yang dilakukan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya dan Raja atau di-Pertuan Negeri Suatu berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkaitan dengan segala kesalahan. So maksudnya daripada segi kuasa, kita tidak menafikan Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk nak memberikan ataupun nak memberikan keampunan ataupun royal pardon lah, petition pengampunan atau memberikan royal pardon kepada sesiapa saja. Dan saya bawakan tuan-tuan ada satu leaflet bagaimana pengampunan diraja itu boleh lakukan. Siapa yang boleh membuat pengampunan, petition pengampunan di bawah perkara 42 perlembagaan, banduan boleh, ahli keluarga boleh, peguam boleh. Tapi jabatan penjara tak boleh. Namun di bawah peraturan 54, jabatan penjara boleh, peraturan 113 semua boleh, peraturan 114 semua boleh.
Jadi saya tengok tadi peraturan 113, petition dan aduan, seseorang banduan boleh membuat petition kepada Yang di-Pertuan Agong atau Raja Negeri, Yang di-Pertuan Negeri mengikut mana-mana yang berkenaan mengenai perkara sabitan atau hukumannya sekali dengan segera yang dilaksanakan selepas sabitannya, dan petition yang demikian yang kedua hendaklah dibenarkan mengenai selepas sabitannya. Okey. Mengenai perkara sabitan atau hukuman sekali dengan seberapa segera yang boleh dilaksanakan selepas sabitannya. Maksudnya lepas dia kena jatuh sabitan, maka segera itu dia boleh memohon pengampunan. Dan petition sedemikian yang kedua hendaklah dibenarkan apabila seseorang banduan telah menyempurnakan 3 tahun dari tarikh sabitan, dan sesudah itu petition sedemikian hendaklah diberikan pada lat tempoh 2 tahun. Erti kata apa tuan-tuan? Untuk petition yang pertama, selesai saja sabitan, dia terus boleh membuat petition meminta pengampunan. Namun kalau sekiranya petition itu ditolak, maka beliau mempunyai tempoh 3 tahun lagi. The next 3 years, barulah boleh dia memohon untuk nak meminta pengampunan diraja. Itu pun provided hukuman dia melebihi 7 tahun ke 5 tahun ke 7 tahun macam tu. Itu adalah peraturan penjara yang saya sebut dengan tadi. So ada yang minta supaya Anwar Ibrahim recuse himself, menarik diri daripada menjadi pengurusi kepada lembaga pengampunan. Again, pengurusi lembaga pengampunan tidak mempunyai hak untuk mengampunkan. Pengurusi ataupun ahli lembaga pengampunan hanya boleh merekomendasikan, melihat prosedur cukup, recommend, ampun tak ampun kepada Yang di-Pertuan Agong. Hujungnya, perkara 42 telah jelas menyatakan bahawa itu adalah terpulang kepada Yang di-Pertuan Agong. Baik. Habis kat situ. Perlembagaan pun kita dah tengok. Lampiran tu kena tengok. Dan sebagainya lah. Okey. Hari tu saya menyebut tentang poster boy. Siapa bakal poster boy kepada UMNO, pada PH dan juga BN di di Kedah, terutama di Kedah, di Kelantan, di Terengganu. Kalau sekiranya mereka nak memenangi pilihan raya kali ini, mereka perlu ada poster boy. Dan perkara ini ditanya oleh wartawan kepada pimpinan Kedah berkenaan dengan perkara ini. Baik, kita tengok ulasan saya. Bagi saya still 3-3. Okey. Bagi saya still 3-3. Okey. Penang, Selangor Negeri Sembilan, again PH campur Barisan Nasional. 3 lagi dimenangi oleh Perikatan Nasional. Okey. Namun Kedah itu mengapa kepada Kedah tu still bagi saya sentimen kepada PRU itu masih ada. Okey. Cuma persoalan dia sama ada boleh menang besar atau tidak. Dan yang kedua bagi saya adalah leadership di Kedah itu sendiri. 3 negeri ini, Kelantan, Terengganu dan Kedah, kalau untuk PRN ini perlu dikepalai oleh UMNO. Ini pendapat peribadi saya. Dikepalai oleh maksudnya pilihan raya negeri kali ini UMNO kena mendahului dan kena namakan siapa bakal menteri besar di negeri-negeri tersebut sekiranya mereka memenangi negeri tersebut. Dan itu akan jadi poster boy. Tanpa ada poster boy yang kukuh, yang kuat, yang boleh orang kata apa, sekufu lah dengan menteri besar Kedah for example yang ada dan juga negeri-negeri lain ni, dan akan ada problem. Sama juga Perikatan Nasional. Even di Selangor sekalipun kena decide siapa poster boy-nya untuk nak memenangi negeri Selangor, Negeri Sembilan dan sebagainya. Okey. So soalan ni juga bila ditanya siapa poster boy di Kedah, BN Kedah, belum dibincangkan lagi menurut Mahfuz. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Kedah masih belum memutuskan individu daripada gabungan mana yang diangkat sebagai calon menteri besar sekiranya memenangi pilihan raya negeri jangka tidak lama lagi. Pengerusi bersama Majlis Pimpinan Paduan Negeri Kedah, Datuk Mahfuz Omar berkata, perkara itu juga belum dibincangkan oleh mana-mana pihak dan keputusan mengenainya hanya akan dapat ditentukan setelah selesai rundingan pengagihan kerusi. Dalam memutuskan hal itu, katanya penilaian kepimpinan kedua-dua gabungan perlu diambil kira. Kalau tanya BN, tentu mereka nak jadi menteri besar, dan kalau tanya kami, pastinya kami beri jawapan yang sama. Jadi perkara itu akan dimuatkan setelah rundingan selesai. Sebelum ini, Pengarah Komunikasi Parti Amanah Khalid Samad memaklumkan PH lebih cenderung untuk membiarkan BN menerusi Kerajaan Negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu sebagai menteri besar sekiranya menang dalam PRU yang datang. Perkara sama turut disuarakan oleh Timbalan Ketua Penerangan Chua Wee Kiat semalam yang mendakwa PH berkemungkinan memberi laluan kepada calon UMNO dalam usaha menawan 3 negeri tersebut. PRN tidak malai lagi. Saya tak tahu bila Chua Wee Kiat cakap, saya yang cakap, tapi tak tahulah, mungkin Chua Wee Kiat cakap dalam program lain. Sementara itu, Mahfuz dan juga pengurusi PH berkata mesyuarat pengagihan kerusi belum berlangsung kerana kedua-dua pihak baru saja membentuk pasukan bagi tujuan itu. Okey tuan-tuan, pilihan raya bulan 6
Yalah, kita tahulah kita ni bila datang bulan puasa, bila datang hari raya, produktiviti kita menurun. Tapi yalah, kena decide awal lah. Kan? Kalau tak decide awal, agak sukar untuk saya nak menang. Ada yang tanya, kenapa UMNO kena lead? Again, saya kata tadi, kita kena be realistic dalam peperangan kita. Kita kena tahu macam mana nak bagi resources kita. Kita kena tahu macam mana nak guna resources kita. Dan kita kena faham di mana kita ada kekuatan dan di mana kita ada kelemahan. Amplifykan kawasan yang kita ada kekuatan, di mana kita ada kekuatan, amplifykan kekuatan tersebut. Di mana kawasan kita ada kelemahan, kita tahu bahawa rakan kita ada kelebihan kat situ, amplifykan kekuatan dia. Jangan dalam pada itu kita pun nak bersaing juga dengan dia dalam keadaan kita tahu kita tak ada kekuatan. Jadi di situ kita akan buang resources kita. So lebih baik di 3 negeri tersebut buat masa ini UMNO lead. UMNO lead. Next PRU nak lawan itu cerita lain. Tapi UMNO lead sebab kita bercita nak memenangi sekurang-kurangnya kalau tidak menang di 3 negeri tersebut pun kita boleh pecahkan majoriti. Dan dalam keadaan tempoh yang ada sekarang ni tuan-tuan, kita kata PAS sendiri di Kelantan ada kemungkinan berpecah kalau sekiranya satu perkara yang UMNO berjaya lakukan. Apa dia? UMNO berjaya tarik keluar pimpinan-pimpinan PAS yang kuat di dalam negeri Kelantan untuk menyokong UMNO. Terutama mereka yang masih pro kepada kesatuan di antara PAS dan juga UMNO, di mana Hadi menentang tentang perkara tersebut. Benda ini yang cuba dilakukan oleh PAS di Kelantan apabila dia ambil Anwar Musa. Tetapi masalahnya Anwar Musa bukanlah elemen yang sangat kuat di dalam menentukan kemenangan. Sebab sekarang ini yang berkuasa adalah Kelantan. Adalah PAS di Kelantan. Bila ada, contohnya, dimainkan sentimen-sentimen tertentu di Kelantan, yang saya takkan cerita, itu strategi lah. Maka berkemungkinan kalau tak menang pun, itu boleh memecahkan PAS before the next PRU. Strategi ni ada benda kita tak boleh cerita kan? Tapi ada. Terengganu pula, isunya ada di kalangan pimpinan PAS Terengganu, sekarang ini berkemungkinan terpalit dengan kes-kes rasuah. Jadi benda itu sekarang ini menjadi dilema sama ada akan dipertandingkan lagi atau tidak, dan kalau tidak dipertandingkan, adakah itu akan meninggalkan kesan yang amat besar kepada pimpinan negeri Terengganu. Sebab benda ini akan membawa perpecahan yang agak besar juga di dalam pimpinan negeri Terengganu, terutamanya sebelum menghadapi pilihan raya yang akan berlaku. And that is why saya kata kenapa Bersatu dan juga PAS sekarang ini berada dalam dilema untuk mereka nak bersekali. Simple je tuan-tuan. Bersatu di dalam 6 negeri tersebut akan mempunyai kedudukan yang paling kecil dan kerdil. Bersatu di Kelantan, Terengganu, obviously mereka akan disisihkan. Paling kurang pun dia akan dapat 1-2 kerusi saja. Bukanlah 1-2 kerusi, mungkin kurang lah daripada apa yang sepatutnya. Tetapi kerusi yang dimenangi itu pun agak payah. Dan mereka akan diletak di kubu kuat UMNO, di mana mereka tahu sukar mereka nak menang di kawasan-kawasan tersebut. Sementara itu begitu juga bakal terjadi di Kedah. Persoalan sekarang ini, pertikaian yang berlaku, Bersatu kata bahawa mereka tak nak kerusi di mana mereka akan confirm kalah. Mereka akan confirm kalah. Jadi mereka sekarang ini nak juga kerusi di mana mereka menang. Sebagaimana juga ura-ura di mana UMNO nak kerusi menang di Negeri Sembilan. So of course, sebagai parti, masing-masing nak menang. Dan masing-masing nak kerusi yang menang. Tetapi perpecahan itu lebih besar apabila kedua-dua parti iaitu PAS